dia? Ilmu. Ilmu. Mengetahui Allah Ta'ala tanpa akal. Ayat ni, kalau saya buka ayat ni, Allah mengetahui tanpa akal dan takdir. Betul? Akal tak penting? Ilmu. Saja. Kita baca ilmu kan? Tapi dia mengetahui Allah Ta'ala tanpa akal dan otak. Kalau saya buka ayat ni, Allah Ta'ala mengetahui tanpa akal dan otak. Betul? Sama tanpa akal dan otak. Nak tukar? Ayat ni saya buka jadi artinya Allah Ta'ala mengetahui tanpa akal dan otak. Betul? Jadi ayat ni macam obvious dia kan? Mengetahui Allah Ta'ala tanpa akal dan otak. Ya. Ya, tengok pula. Tapi orang kita nak mengetahui Allah Ta'ala tanpa akal dan otak. Bukan itu ilmu. Bukan kita tahu Allah, maknanya sifat ilmu tu. Betul. Boleh. Allah mengetahui tanpa dia, boleh. Allah berkehendak tanpa hati, boleh. Balikkan ayat tu. Betul? Dah faham dah tu? Lain? Soal? Ya, tanya. Macam mana kita nak define nampak tu? Macam mana yang kita nak faham kata nampak tu lah. Maksud nak soal tu kan. Nampak bagi baik, nampak sini dia ada dua. Nampak dengan ainul basar, nampak dengan ainul basirah. Dia dalam bahasa kita pun kita boleh faham. Contoh sebab tu dalam istilah bahasa Melayu pun dia ada kata buta mata dengan buta hati. Apa mana buta hati? Tak nampak kebenaran. Hati dia buta, dia tak nampak kebenaran. Dia tak boleh nak beza mana benar mana salah. Jadi bila kita kata nampak Allah ni, bukan makna nampak dalam bentuk fisik. Nampak dalam bentuk ma'ani, makna, meanings. Nampak Tuhan artinya nampak ma'ani, makna wujud Allah, makna kudrat Allah, makna Tuhan itu berkuasa, makna Tuhan itu melihat. Hati itu nampak. Kalau kita nak terjemah lebih jelas lagi, hati itu faham sampai tahap seolah-olah nampak. Faham sampai tahap seolah-olah nampak. Dia bentuk perasaan. Bukan bentuk fizikal. Kalau kita nak halusi lagi macam ni. Apa beza ainul basar dengan ainul basir? Ainul basar ma tudraku bihi al-mahsusat. Sesuatu yang kita pakai untuk dapat material, benda jisim. Nak tengok ni, dengan perantaraan cahaya kita nampak. Ainul basirah ni ma tudraku bihil ma'ani, ma tudrakul bihal ma'ani. Sesuatu yang dengan kita tumpu kepada sesuatu itu, kita faham makna sebalik sesuatu itu. Kita faham, kita dapat menangkap ma'ani, makna-makna yang terselip di sebalik itu. Contohnya kalau saya kata kita tengok satu orang tu, kita kata rupa dia cantik. Rupa dia tu cantik. So how you define cantik? Bila kita tengok satu benda tu, kita kata cantik. Orang lain kata tak cantik pun. Kita kata cantik. Macam mana kita kata kita nampak cantik tu? Kat mana cantik tu? Cantik ni satu makna. Kalau kita nak tengok dengan mata kepala tak nampak. Cantik ni satu makna yang hati orang tu yang faham. Macam itulah bila kita kata wujud Allah. Satu orang sampai tahap sudah dapat melihat wujud Allah, bukan nampak Allah. Maknanya seorang itu sudah dapat merasai wujud Allah. Merasai wujud Allah sehingga seolah-olah dia melihat Allah. Contoh lagi senang kita nak faham macam ni.
Satu orang bersuami isteri hampir 40-50 tahun. Sangat-sangatlah dia kasih pada suami dia itu. Kemana saja berdua tak pernah berpisah. Sampai saat ketiga suaminya pun dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggallah si isteri seorang diri. Bila kata, akak macam mana akak? Macam mana? Macam mana keadaan? Allah Ustaz, susahlah Ustaz. Masuk bilik air nampak dia. Nak makan tengok garpu nampak. Tengok baju busuk dia nampak dia. Tengok bantal nampak dia. Nampak macam mana tu? Mana ada orang? Nampak. Nampak kenapa? Sebab dah selalu kebersamaan tadi tu. Sampai tahap tak ada pun macam nampak juga. Macam itulah juga satu orang yang sudah spend time with Allah. If you spend a lot of time with Allah, banyak zikir, banyak solat, betul-betul buat, Allah akan campakkan zaukiyah, perasaan dalam hati kita itu, seolah-olah kita nampak Allah yang laisa kamitsli syai', yang tak sama dengan segala sesuatu, yang tak ada fizikal lah. Itu maksudnya sini. How to understand it? How to understand nampak Allah ni is like when you spend time with your beloved one. Macam mana kita selalu bersama dengan orang kita sayang, sampai tahap walaupun dia dah tak ada, macam nampak. Orang ni tengok buku ni, dia tengok buku ni nampak orang tu. Dia boleh tengok botol tu, tengok botol tu lama sejam. Tengok apa cik? Tengok abang. Botol ni mana abang ni? Tak ada. Dia nampak juga. Begitulah cara bayangan kita nak faham nampak wujudnya Allah itu. Apabila seorang itu sudah belajar tauhid, faham sifat salbiah, ma'ani, maknawiyah ni, dia belajar, faham di akal ini, maka ilmu yang dia belajar ni adalah bentuk nur. Zikir-zikir yang dia baca itu ada nur. Mula-mula dia akan zikir nama Allah, Allah, Allah. Dia zikir nama Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan menghadirkan makna-makna nama-nama Allah tersebut dia hadirkan dalam hatinya itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencampakkan itu nur zaukiyah, cahaya rasa. Nur, dengan nur itu lahirlah zaukiyah. Setiap asma Allah Subhanahu Wa Taala itu ada nur, ada cahaya. Yang mana dengan bila cahaya nur itu dah masuk dalam hati itu, datanglah zaukiyah, satu rasa kehadiran Allah yang tak dapat nak sebut. Macam mana tu Ustaz? Bila tanya kat saya macam mana tu Ustaz, saya suka jawapan satu orang. Siapa pernah minum air sirap kat tangan? Air sirap tu, sirap, air sirap. Manis ke pahit? Boleh cerita kat saya macam mana manis air sirap tu? Macam mana? Kalau satu orang tak pernah minum air sirap, tanya kat tuan-tuan, ni air ni rasa apa ni tuan? Tuan jawab manis. Lepas tu dia tanya, macam mana rasa manis tu? Apa kita nak jawab? Rasa lah. Dah rasa, tahulah manis je lah. Nak tahu macam mana wujudnya Allah, zikirlah, beramallah, hadirkanlah makna-makna zikir itu. Lama-lama rasalah macam mana dikatakan wujud Allah itu. Nak sebut tak boleh. Lepas tu ilmu tasawuf ni, at the end of it, ilmu tasawuf yang kita belajar ni, dia akan pergi pada innama tasawuf ilmul azwaq. Ilmu tasawuf ialah ilmu rasa. Fikir, macam mana nak rasa? Cara nak rasa, fikir. Apa yang nak fikir? Ilmu. Ilmu bawa pada faham. Ilmu faham, rasa. Ilmu faham, buat, rasa. Ilmu faham, buat, rasa. Ilmu faham, apa yang kita faham, apa yang kita belajar, apa yang kita faham, kita amalkan, nanti akan datang rasa. Hal akan datang, rasa akan datang. Lepas tu belajar ilmu tasawuf ni, sebenarnya penerangan yang kita baca ni hanyalah 50% je. 50% ni kalau tuan-tuan nak faham apa itu makna wujud Allah, macam mana katakan nampak Allah Ta'ala tadi, tak mungkin kita boleh faham, mustahil pada adat kita boleh tahu, melainkan kita sudah minum akan cawan rasa mabuk dengan Allah, dengan orang-orang yang ahli. Maknanya jumpalah orang-orang ahlinya, duduklah bersama mereka itu, ikutlah apa yang mereka lakukan, lama-lama kita rasa. Inilah yang disebutkan dalam kitab tasawuf, perumpamaan kalau nak rasa takut dengan Allah. Contoh satu orang tanya, Ustaz, how to feel
afraid of Allah. Macam mana nak rasa? Maka cara nak rasa takut dengan Allah ni tuan-tuan, macam seorang budak, dia tak tahu bahaya ular. Ular ni dia tak kenal. Ya? Satu hari bapa ni dengan anak ni masuk hutan. Tiba-tiba jumpa ular tudung kobra ni. Agak-agak siapa cabut lagi? Bapa kan anak. Ni semua dah lapar ni, tak apa. Bilang ni cerita. Bapa dengan anak. Anak tak tahu ular ni apa. Tak tahu ular ni bahaya macam mana, tak kerti. Memang tak tahu. Satu bapa tahulah, bapa dia dah tua dah, tahu bapa tahulah. Bapa dengan anak dia masuk hutan pergi memburu. Tiba-tiba jumpa kobra tu. Tinggi tegak ni. Agak-agak siapa lari dulu? Asal bapa lari dulu. Bapa tu tahu ular tu macam ni kan? Bapa lari dengan takut. Anak tu dia tunggu ke dia lari juga? Ha? Anak tu lari kan? Siapa anak tu lari? Jadi takut bapa tadi tu, anak tu faham kata ular ni bahaya, kena takut sebab dia tengok bapa dia takut. Sometimes you learn something by following someone else. Kita tak nak faham, melainkan kita duduk dengan orang yang faham. Faham tak? Atau orang dia tu, "Oi, ular, lari." Anak pun tengok bapak lari, dia lari dah. Lepas tu bapak tanya, "Asal hang lari?" Dah tengok bapak lari. Takut tak? Takutlah, bapak takut. So sometimes to be afraid of Allah, you have to duduk dengan orang yang takut dengan Allah. Hum qaumun la yakhsuru jalisuhum. Mereka itulah kaum yang tak rugi kalau kamu duduk dengan mereka itu. Mereka yang dinamakan ahlillah. Wujudnya orang-orang ahli sufi, mereka-mereka yang takarub dengan Allah, zauqiyah perasaan mereka itu sampai kepada Tuhan. Duduk dengan mereka itu, tengok ahwal mereka itu, dapatlah kita rasanya. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ini satu soalan. Ha. Manusia dalam hikam Allah itu. Ya. Manusia umum ke ataupun manusia mengakui sebagai manusia secara umum. Antara manusia. Sebab kalau kita kata manusia beriman saja, tak adil lah Tuhan. Dan kalau manusia umum, dia memang tak tahu Allah. Dia tahu ada pencipta di pasal Allah. Dia tahu ada pencipta, tapi dia tak kenal Allah. Kalau dia umum lah. Because Allah tu ada sebenarnya ada wahyu nak beritahu kan, bila dia tak pakai wahyu, dia tak pakai Rasulullah. Betul. Tapi cuba kita balik pada ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budullah. Kami tidak menjadikan manusia dan jin. Kami tak jadikan jin dan manusia. Ada tak dalam ayat tu sebut kami tak jadikan jin dan manusia yang beriman? Tak ada kan? Umum kan? Tidak, kami tidak jadikan manusia dan jin. Artinya kami tak jadikan manusia dan jin ini siap untuk mengenal Allah. Siap. Illa liya'budun, kecuali untuk menyembah Allah. Artinya kecuali ay liya'rifun. Liya'budun bermakna liya'rifun. Kami tak jadikan manusia dan jin ini, melainkan sudah kami persiapkan untuk mengenal Allah, lalu menyembah Allah. Hikmah dia akan sembah Allah. Jadi ayat itu kalau kita faham, kami tak jadikan manusia dan jin, melainkan dia, kami siapkan dia. Siapkan macam mana? Akal, mata, telinga, tangan, kaki, siap panca indera yang 6 untuk menangkap ma'ani-ma'ani alam ini, sehingga terbuka mata hatinya kenal Tuhan. Apakah dia bersifat kafir, apakah dia orang beriman. Maka kalau sudah diberi hidayah, terbuka mata hati, dia akan kenal Allah. Itu kata al-kaunu zulmatun gelap. Kaun tu gelap. Semata-mata kaun tu gelap. Melainkan anarahullah al-haq. Melainkan Allah menerangikan akannya dengan cahaya hidayah. Hidayah ni ada berlapis-lapis sudah. Ada bidayatul hidayah, ada permulaan hidayah, ada mutawassitul hidayah, ada muntahil hidayah. Bidayatul hidayah, awal hidayah itu daripada kafir menjadi Islam. Pertengahan hidayah itu daripada Islam menjadi mukmin yang sejati. Penghujung hidayah itu daripada mukmin yang sejati menjadi orang yang mukasyafah.
melihat kewujudan Allah. Jadi ada 3 peringkat hidayah. Hidayah bukan satu. Semua tu hidayah. Hidayah daripada gelap gulita, tak kenal Tuhan langsung, terus nampak Tuhan. Maksudnya yakin Allah tu wujud. Sebab tu setiap ilmu Allah Ta'ala itu, ilmu kenabian itu nur, cahaya, nurun. Idza dakhala al-Islam infasahal qalb. Bila Islam tu masuk, lapang dada tu. Apa sebab lapang? Cahaya dah masuk dah. Itu kata wa ma khalaqtul jinna wal insa. Kami tak jadikan manusia. Allah Ta'ala bersifat adil, petunjuk dia untuk semua sekali. The invitation of the Quran bukan untuk orang beriman saja, untuk manusia dan jin. Ayuhan nas, ya ayuhan nas antumul fuqara. Manusia, kamu semua fakir kepada Allah. Wallahu ghaniyyun hamid. Allah tu maha kaya dan lagi maha terpuji. Seruan itu kepada seluruh makhluk. Itu maksud saya. Jadi manusia di sini dengan makna seluruh manusia. Cuma ada peringkat-peringkat lah. Kalau bagi orang kafir, itu hidayah daripada kafir kepada Islam. Bagi orang yang dah Islam, itu hidayah daripada ghaflah daripada kelalaian, sekarang sudah menjadi orang yang yaqazah, terang dan jelas nampak Tuhan itu siapa. Jadi dia ada peringkat-peringkat hidayah. Kalam itu sesuai masuk ke semua manusia. Sebab tu dia tajuk tu Allah Alam Manusia. Wallahu a'lam. Ada soalan ni? Bagus soalan ni. Apa dia? Ya. Apa cara yang sesuai? Kita sudah berkuasa dengan izin Allah. Kita sudah berkuasa dengan izin Allah. Boleh juga tu, tapi kena halus lagi tu. Sebenarnya kita tak ada kuasa pun. Sebenarnya kita memang tak ada kuasa. Sebenarnya semua ni berlaku dengan izin Allah. Cuma perkataan izin tu nak kena faham. Apa makna izin Allah? Mana izin Allah? Tu nak kena mengaji dalam tauhid muka surat depan ni. Izin Allah maknanya ta'alluq kudrat dan iradat Allah. Ta'alluq sifat kudrat dan iradat. Tak sampai pelajaran tu lagi. Dia 3 ada lagi tu. Zat, sifat ma'ani, ada ta'alluq dia tu. Ta'alluq sifat. Bukan sifat tu sendiri, ta'alluq sifat tadi tu. Kita boleh bergerak ni, boleh diam ni, mendengar ni, semua adalah ta'alluq daripada sifat kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu saya belum terang lagi. Tak masuk bab tu. Satu-satu. Jadi kalau nak tanya kan, boleh sebut dengan izin Allah. Saya boleh ada kuasa, saya boleh bergerak, saya boleh berjalan ni dengan izin Allah. Cuma kena faham makna izin tu. Jangan makna faham izin tu, ni nak buat ni, tunggu izin ni. Izin, boleh buat. Buat tu dengan kekuatan sendiri, salah tu. Yang betulnya kita ni tak ada kuat, tak ada apa pun langsung. La haula wala quwata illa billahil azim. Tak ada apa langsung. Melainkan dengan izin Allah, maknanya dengan ta'alluq kudrat dan iradat Allah. Tapi tak payahlah sebut macam tu. Pakcik ni boleh buat terror pakcik. Saya ni boleh buat dengan ta'alluq kudrat iradat Allah. Takut dengar. Tapi sebenarnya macam itulah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al qulubana musta'an asrarana wa syghal bi i'tibari afkarana. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.